Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala bagi mengikatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Marilah sama-sama kita membuka dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberi kepada kita kekuatan, kesihatan tubuh badan, dapat melaksanakan peribadatan kita kepada Allah bermula daripada Allah kejutkan kita selepas daripada dimatikan oleh Allah Ta'ala. Semalam kita mati, pagi ni kita dikejutkan oleh Allah. Kemudian manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ucapan yang seperti mana diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit daripada tidur, kemudian diberi kesihatan oleh Allah. Ada yang Allah Ta'ala matikan dia semalam, kejut-kejut dalam kubur. Dia kejut-kejut dalam kubur. Di sini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita untuk kita sama-sama melakukan ibadat kepada Allah sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi kita akan bincangkan topik berkait dengan setiap amal kelakuan kita ada bekalan. Pekerjaan kita, usaha yang kita buat ada bekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik apa sahaja yang berbentuk usaha kita berjalan baik, makan minum baik, walaupun perkara demikian disebut sebagai harus. Makan harus, minum harus, tapi ada bekalan dia dalam ibadat pula. Menunaikan ibadat kita pada Allah Ta'ala, baik kita turun daripada rumah, mencari nafkah kepada anak isteri, tak, semuanya tu ada bekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia menyangka bahawasanya apa yang dia buat, apa yang dilakukan, seolah-olah usahanya tidak berbaloi dan bekalannya tak ada, baik lelaki ataupun perempuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran usaha-usaha yang kita buat seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke 216.
firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran satu kewajipan daripada Allah, iaitu kamu diwajibkan berperang. Barang perang ni, kalau kita kata kok barang hak boleh membinasakan tubuh badan, barang yang boleh binasakan tubuh badan, agak-agak kita kalau lagi kerja kita nak tak perkara yang boleh merosakkan tubuh badan kita, usaha yang kita buat yang sehingga satu tahap benda yang kita buat ni menyakitkan tubuh. Tak ada. Buat kerja payah sikit pun rasa malas aku. Tak. Buat kerja payah sikit sungguh lalu. Tapi Allah Ta'ala sebut Al-Quran, perintah berperang ni bukan nak suruh perang. Maksud di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran satu pengorbanan yang walaupun nampaknya berat, usaha yang kamu buat, maka di sana ada bekalan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak kecil betul lah. Tak kita buat hak ni, hak benda yang kita sendiri boleh rosak, kita sendiri boleh sakit. Tak, kita kena turun tinggal anak bini dan sebagainya. Sama juga mereka yang keluar daripada rumah mencari nafkah. Kalau ikut sedap duduk rumah lah kali. Tak, sedap duduk rumah nak dibandingkan daripada buat kerja, buat hak nega, cara neganya. Tak, hak yang hak jenis main dalam hutang. Tak, duk nebang kayunya. Hak duk main duk dalam air pula, berhadapan dengan air, duk ombak, hak dengan laut. Tak, macam-macam keadaan menepuh. Tapi Allah Ta'ala sebutkan di sini satu benda yang boleh mengancam nyawa, nampak terang-terang dah. Tak, benda yang melibatkan senjata. Adakah Allah Ta'ala suruh kita ni ambil senjata pergi cocok selalu? Tak, bukan maksud gitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk perkara yang kamu lakukan ini termasuk kategori jihad. Kamu lawang hawa nafsu, meninggalkan kesukaan kamu untuk mengabdikan diri pada Allah. Contoh termasuk perkara-perkara yang kamu usaha saat ni ada bekalang dia. Tak, kita kata sedap tidur daripada bangun, sedap tidur daripada semayang, sedap lain daripada semayang. Gitu. Sedangkan semayang berapa minit sangatnya, tapi di sana usaha yang kamu buat ada bekalang di sisi Allah. Bila mana kita tengok, kalau awak kerja dunia nampak lalu piti, tak, awak sikit pun nampak. Tak ada bagi piti, pakai ada layang seruh dah berkali. Tapi tak, kita bekerja dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hamba kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada bekalang dia. Sikit keluar daripada rumah, perjalanan kita pun ada nilai yang dia. Sebab itulah banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebut perkara berkait dengan jihad saat ni. Man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Lawang diri sendiri. Lagu mana lebih kuat daripada nak melawang hak yang lain. Contohnya kemungkaran yang kita tengok depan mata, kita boleh lawang. Tak, boleh lawang. Kata-kata tak apa yang mungkin buat harga itu harga ni. Contoh perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Contoh orang yang buat perkara-perkara dilarang oleh Allah, zina contoh. Tak, kita tengok depan, apa yang kita kata? Kata muak benda tu. Kita tegur dia, mulut berani jawab. Tapi bila kita pergi kepada diri kita sendiri, itu menjadi kekuatan kepada kita. Kita mampu tak cegah diri kita sendiri. Tu payah. Sehingga orang takut.
nak mencegah orang lain kerana dia takut diri dia. Dia kata, aku cegah-cegah orang lain, diri aku sendiri terabas. Dia takut lagu tu. Tak? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala sebut berkait dengan manusia saat ni, bila mana tidak sedar diri dia melakukan kesilapan. Allah Ta'ala sebut kepada dia, kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun, dalam surah As-Saff. Kalau kita perhati baik-baik, Allah Ta'ala larang tak meroyak orang dirimu banyakkan gitu. Maka sebenarnya itu adalah usaha untuk diri kita sendiri ni mencapai kepada bekalang. Di manakah kita akan dapati bekalang tersebut? Soalan dia pula. Bekalang ini tak dapat tidak. Hak perkara dunia, tak, keadaan dunia kita akan lihat. Tetapi hak akhirat bergantung kepada kepercayaan kita, sejauh mana kita percaya kepada rukun iman yang 6. Percaya kepada hari kiamat. Barang ni pergi kepada hari kiamat lah. Tak. Tidak nak pergi kat lain. Kalau contoh kita kata, tak, kita buat satu-satu pekerjaan yang adanya hasil, mungkinlah kita tak telitah akhirat ada dah. Abang nampak lalu. Tetapi bila kita buat satu-satu usaha pekerjaan yang kita buat ni, tak, hasilnya tak ada, maka kenapa yang timbul? Dia mari sifat ikhlas. Sifat ikhlas. Orang tak bagi tapi aku nak buat juga. Orang tak suruh, aku nak buat juga. Maknanya timbul sifat ikhlas. Ikhlas itulah dinamakan bekalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dunia ni ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat mencari bekal untuk negeri akhirat. Dunia ni bukan kata tinggal dunia, dok seolah-olah kita tinggal dunia, lalu kita ni tinggal pekerjaan kita tinggal dunia, seolah-olah kita tinggal nafkah kita. Islam tak suruh siapa tahak gitu lalu. Tak, Islam tak suruh siapa tahak, kita ni tinggal nafkah anak bini lagu mana. Tu. Hak molek-molek boleh makan, tiba-tiba duduk dalam kelapa orang, Islam tak suruh. Tak. Allah Ta'ala larang kepada kita ni, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak. Kadang-kadang kita ni nak duduk dalam kebinasaan, mana boleh. Hak speak Allah Ta'ala suruh kita ni minta supaya diluaskan baik rezeki kita, kehidupan kita, tak, termasuklah rezeki anak-anak, makan minum kita, kehidupan kita, kasih sayang kita sesama masyarakat. Ada kalanya orang ni beruzlah, mengasingkan diri dia ni, dia rasa sedap duduk seorang, dia kata, tetap tanpa ada jihad. Duduk seorang dia ada banyak maksud. Ada kalanya kita duduk seorang untuk taqarrub kita dengan Allah Ta'ala. Seperti orang yang duduk sulu, ataupun dia duduk keseorangan, berzikrullah dan sebagainya. Tapi sebaliknya, ada manusia yang duduk seorang ni, dia tak mau cara hal orang lain. Dia tak mau cara. Sedangkan dia duduk di kategori bermasyarakat, tapi tak mau cara. Bila tak mau cara kau, kenapa yang akan berlaku kepada diri dia? Tak. Tu. Sebenarnya dia ni meninggalkan diri dia, duduk dalam keadaan bermasyarakat. Sedangkan Islam tak larang kita nak duduk dalam masyarakat. Mazra'atul akhirah, tempat mencari bekal. Kerja kena kerja. Tak. Sebab tu dia panggil ikhtiar, usaha. Usaha ni tak semestinya hak kontrak. Tak. Semua kontrak belakang dak. Usaha banyak lagi, banyak kerjaan atau muka dunia ni. Pasal apa? Di sana ada usaha, di sana ada bekalan. Percaya dengan Allah. Ni percaya dengan manusia. Mu tak bagi aku nak akaun dia. Tak. Mu tak bagi kepada aku sikit dah warna apa? Maknanya seolah-olah kita ni hak dunia kita nampak seolah-olah mati situ je. Padahal dunia ni
tepat bekalang ataupun mencari bekal untuk negeri akhirat. Usahalah. Tak ada masalah. Baik dalam bab ibadat Allah Taala sebut wa asa an taqrahu syai'a. Becinya aku buat. Pada ayat ni Allah Taala sebut berkait dengan peperangan. Barang yang menumpahkan darah. Satu keperduan daripada Allah Subhanahu Taala. Itu pun melawan musuh. Bukan kata perang ni lawan sama-sama Islam dah anjur gitu. Tak. Sebab itu dalam bab jihad ni, dalam bab usaha ni, Islam larang kepada kita menindas sama Islam. Tindas sama-sama sendiri. Akulah Islam lebih, akulah ada ilmu lebih, aku tindas orang-orang yang jahil. Jangan. Sebab itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala buka hidayah. Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sebut ketika mana berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkanlah kaumku ya Allah. Fa innahum, sesungguhnya dia ni, kaum aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut aku ni, la ya'lamun, tak tahu. Maknanya ramainya orang tak tahu daripada tahu. Punca daripada hak ni. Punca daripada bila tak tahu, kita pun anggap dia pokok jahil, biar duk jahil gitulah. Kita jangan duduk anggap. Bila mana kita mengetahui sedikit sebanyak perkara berkaitan dengan perkara akhirat, jangan kita tinggal golongan-golongan ni. Kadang-kadang tak musaing. Tak musaing dengan golongan-golongan yang melakukan perkara kemungkaran saat ni. Sebab apa? Dia takut jatuh imej dia. Padahal di sana ada peluang untuk dirapatkan diri dia dengan golongan demikian. Dia ambil manfaat. Sebab itulah gunakan dunia ini tempat mencari bekal untuk negeri akhirat. Kadang-kalinya kita mencari dunia, kita tinggal akhirat. Jangan. Ni lepas daripada PKP ni, masjid-masjid pun sudah dibuka, surah-surah pun dibuka. Hadirkanlah. Selama sebulan dah, beberapa bulan kita turun ke masjid surah. Apa salahnya kalau kita turun? Kita turun untuk sama-sama kita jadikan hamba Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang kita doa pada malam nisfu Sya'ban. Hamba yang betul-betul gemilang, yang ada namanya di sisi Allah. Hamba yang mana berdoa pada malam tersebut seperti mana yang disebut dalam satu kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis disebut. Ada satu hadis yang mana Ana dah buka lah. Buka tengok jilid yang ketiga. Kelebihan malam nisfu Sya'ban. Berkait dengan orang yang berdoa, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman. Maka di sini manfaat kepada kita kalau kita perhatilah hadis tu lah. Boleh baca sendiri insya-Allah. Ini zaman moden lah ni. Zaman boleh buka internet, tengoklah Mustikah Hadis. Jilid yang ketiga berkait dengan bab malam, kelebihan malam nisfu Sya'ban. Situ. Ambo pun tak mau cerita panjang berkait demikian. Cuma bekalan apa yang kita akan dapat di hari kiamat kelak? Uca daripada wa asa an takrahu syai'a. Kamu benci benda gitu nak buat sebab benda menyakitkan. Contoh ibadat puasa walaupun diwajibkan oleh Allah. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183. Puasa. Ramai mana hak yang suka. Tak bila berkata wajib suka tak suka pun Allah Taala sebut.
Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ayat yang awal ini panggil muqabil daripada ayat Allah. Muqabil ni maknanya lawanan daripada ayat Allah. Yang pertama Allah Ta'ala sebut kamu benci tapi baik. Puasa, semayang, perkara-perkara yang baik, tak mencegah kemungkaran. Banyak lagi lah perkara-perkara yang lain kalau nak bilang di sini. Yang kedua Allah Ta'ala sebut wa asa an tuhibbu syai'a. Mu suka pula dia kata. Mu suka. Tapi suka bagi kita wa huwa syarrul lakum. Sebenarnya buruk bagi kita. Tengok. Benda yang kita rasa baik bagi kita, manfaat dan sebagainya, tetapi benda tu keburukan. Di sinilah Allah Ta'ala mengajar kepada kita, manusia kena perhati dalam setiap-tiap usaha yang dia buat. Tu. Tengok dalam perintah perang Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Perintah perang ni adalah perintah daripada Allah Ta'ala untuk melawan musuh. Salah satu keperluan daripada Allah. Orang yang tak pergi tak, tapi disuruh juga pergi. Dia panggil yang pertama. Orang yang tak suka wa asa'an takrahu syai'a, tak berahi sangat, tapi bila dia pergi dia akan dapat. Sebab tu kita ni disuruh kepada kita duduk dalam medan perjuangan. Duduk dalam medan dia baru ada gah. Ataupun dalam setiap usaha kena buat dulu. Ni uduh-uduh tak, usaha dak buat lagi tapi nak imbas. Macam orang cari projek kot gitu. Tak. Tu. Dia kata kalau dak makan dengan harga dia malah layan aku. Mana jangan jadikan kita buat satu-satu benda yang diperintahkan oleh Allah nyakit lagu tu, jangan. Hak tu dunia. Tak. Kalau kita bawa dia ke arah kebaikan, ada kalanya ketika mana perkara tu perkara yang kita benci, wa huwa fa'asa an takrahu syai'a, kamu benci perkara tu, tapi dia panggil kesan daripada apa yang kita buat, walaupun kita benci, baik. Baik. Sebaliknya Allah Ta'ala sebut pengorbanan juga dalam usaha yang kita buat. Ada kalanya kita rasa molek dah ni berkali. Kita buat benda satu-satu benda nampak macam sungguh dah kali. Ataupun kita nak cari daripada orang ramai ni, nak cari publicity lah. Ataupun kita kata di sini kalau terjemah pada makna saat ni tu, nak cari dengan orang ramai ni, tontonan orang ramai. Dengan sebab demikian, ada kali kita rasa gitu, molek berkali. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, wa huwa syarrul lakum. Tak ambuh perkara demikian. Biar kita buat dalam keadaan mardatillah. Baik apa saja yang kita buat. Nampak kerja sungguh, kerja bukan main, sungguh-sungguh, tapi tak semayang. Nampak ada tegak kita buat tak, gaji boleh lepoh-lepoh gua, tapi perkara itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu buat, sebaliknya perkara itu dibenci. Maka yang demikian, begitulah peribadatan, ibadat yang lain. Puasa contoh, yang kita lepas dah. Ni kita nak masuk bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulqa'dah. Maka kita ambil manfaat daripada bulan Syawal ni. Contohnya peribadatan puasa baru ni, yang baru saja lepas, diperintahkan oleh Allah. Ramai orang tak puasa. Hak jenis bahasa tebuk lubang. Bulan puasa duk tebuk lubang. Tebuk lubang ni jangan salah faham. Bila mana datang bulan Ramadan, tuftahu lahu abwabul jannah wa tughliqu abwabul jahim. Dalam hadis menyebut dibukakan seluas-luasnya pintu syurga daripada Allah,
pintu syurga yang lapang, luar-luar buka. Lepas tu lekuk abwabul jahim, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Pintu neraka yang 7 tutup rapat. Ada juga jenis basa cokeh dengan bersibar. Tak, pintu neraka tutup, buat nebeng, buat kerak-kerak. Orang Terengganu kata kerak-kerak. Berapa kerak-kerak? Cokeh dengan bersibar. Orang kata tak boleh, dia cokeh semacam. Jenis orang curi besi model gitu. Tak keras setara mana pun, boleh ambil, yang ambil. Hak jenis bahasa tinggal puasa ni, tak, bukan sebab kerana keuzuran tak. Tak ada uzur pun. Sakit pun tak. Jalan jauh pun tak. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. In kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyam. Jenis lagu tu tak apa. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Boleh ganti hari lain. Tapi ni tak. Bulan tak puasa, bulan puasa pun tak puasa juga. Jenis nyakit lagu tu. Bila kena hal lagu ni kau parah. Tak. Tu. Nak qada puasa ni cukup payah. Tinggal sedap. Pasari nak qada. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia mari tanya. Start dia kata, ada orang tinggal puasa. Tak. Dia kata masa tu tahun 70-an. Kepala kita nak kira. Tahun 70-an. Dah kita hidup tahun 90-an. Dia hidup tahun 70-an. 20 tahun awal daripada kita. Tahun 70-an ni, dia kata masa tu kerja luar. Kat tahun 90-an, 20 tahun duduk luar, tak pernah puasa. Katanya isteri dia lah. Masuk tahun 90-an, dia balik ke Terengganu ni. Amat ayah lah mana-mana tempat takut jatuh air. Tuang dia. Cuma dia kata tuan dia, kita tanya, bila nak mari bayar video ni, ganti puasa, kita tanya, tuan dia hidup dah lagi? Tak. Dia kata tuan dia mati lama dah. Dia pun ceritalah hal keadaan masih duduk luar 20 tahun ni tidak puasa. Tak. Dan kalau kita kira dengan tempoh hari ni, cukup banyak. Hak tu video. Tak. Yang wajib dibayar. Lagu mana dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ni barang kena kira belaka lah. Tu. Dah lagu mana tu? Hukum. Tak, mereka yang meninggalkan puasa yang lama-lama. Kalau contohlah kita tahu hukum tu sebelum kita mati, selamat. Tak, dosa hak wajib qada. Tak, lepas tu hak berlaku tahun wajib bayar fidyah. Kira pula berapa hari kita puasa. Tak, bila berlaku tahun tentang fidyah saat ni berganda fidyah lagu mana? Lagu mana orang tak tahu kita ni tinggal puasa, tak tahu. Pasal kita jadinya olok-olok. Orang tak tahu pun kita tinggal puasa. Nampak macam gedak buka. Tak. Tu. Tengok pada raut wajah, tak suka pula. Tetapi puasa banyak mana ditinggal, tak beritahu kat orang. Memang dah barang ni barang nesu. Tak. Allah sebab innahu li wa ana ajzi bih. Tak. Puasa ni Allah sendiri yang akan balas. Sebab tu dalam bab peribadatan puasa, mu puasa tak puasa tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Melainkan yang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan demikian berat perkara ni, usaha yang kita lakukan di sana ada berkalang. Lagi di sana Allah Taala menyebut wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tak. Kena ada satu persediaan yang rapi. Kena ada satu persediaan yang rapi untuk kita lawan usaha kita ni. Untuk kita lawan usaha kita supaya usaha itu terjadi. Sediakan untuk menentang mereka, iaitu musuh-musuh Islam. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Ayat yang disambung dalam surah Al-Anfal pada ayat yang 60. Boleh berarti tengok Al-Quran berkait dengan ayat demikian. Cuma di sini selalu kita bersedia sokmo. Bukan kata usaha saat ni yang bersifat berkalang tu, ada kalanya manusia buat air rajin.
berhenti time malah. Buat time rajin, berhenti time malah. Tak. Dalam mengabdikan diri kepada Allah sebagai hamba dia, kalau kita buat secara kajian yang berlaku pada dunia hari ni, agak-agak kalau nak pergi kerja boleh tak pitih. Kalau buat cara buat kira cara ataupun kita bicara hak benda barang nampak depan. Nak pergi kerja boleh pitih ke tak? Ya tu boleh masa PKP baru ni. Ya tu. Boleh kat mana? Tu hak kerajaan bagi. Ni masa learning. Contoh, dak pergi kerja yang ngamuk. Dak. Tu. Dak dia kata dak pergi kerja tak ada duit. Tak pergi kerja tak ada duit. Tu perkara yang manusia nampak situ. Itu hak realiti dia. Bila mana Allah Ta'ala sebut tiap-tiap usaha ni tak kira lah, tak nak tiap dunia saja. Semayang contoh 5 waktu sehari semalam. Tak. Kamu kena sedia sama-sama 5 hari 5 waktu sehari semalam. Barang sedia ni maknanya akan datang KG pula. Mana selepas Zuhur, Asar barang sedia ni. Asar Maghrib. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, sediakan untuk menentang mereka iaitu musuh Islam segala jenis kekuatan yang termampu oleh kamu. Kalau melibatkan dengan ayat ni Allah Ta'ala sebut supaya kita berhadapan dengan musuh. Ada kalanya musuh ni diramah, kita sikit. Kenapa yang kita perlu di situ dipanggil jamaah? Mesti kena ada perhimpunan. Kalau kita orang Islam lagu mana nak menentang kafir, nak tentang serang dak adang. Tak. Tu. Maka tak dapat tidak nak menentang musuh-musuh Islam. Tak, mesti kena ada kekuatan. Kekuatan tu dipanggil jemaah. Begitulah juga kita nak melakukan usaha kita dalam tiap-tiap perkara diperintahkan oleh Allah. Kena ada kekuatan. Kekuatan ni penting supaya kita dapat mengalahkan musuh. Musuh paling besar sekali tak. Kalau kita tengok hari ni, kita katalah musuh-musuh Islam ada, tapi tak ada lagi dia mengancam kita dengan bunuh nyawa kita dan sebagainya. Kalau negara-negara lain sudah ada dah. Tak. Tu. Kalau kita tengok di Thailand. Tengok. Lagu mana keadaan orang yang bermusuh-musuhan, tak puas hati, tak ada cara lain akak pistol tembak lah. Malaysia alhamdulillah Tuhan beri keamanan lagi. Tak beri keamanan kepada kita. Hak lawan diri sendiri ni. Lawan diri sendiri ni. Tak, mesti kena ada kekuatan. Tak. Contohnya kita tengok puasa sunat Isnin Khamis, puasa senang dan sebagainya. Puasa raya, puasa senang hari dalam bulan Syawal ni. Kalau kita dah buat dengan cara jemaah, berharaplah. Tak. Hak buat, hak ada kekuatan. Hak tak buat, ramai mana. Tu satu perkara kalau kita perhati. Tengok pula kalau kita perhati dalam bulan Ramadan. Berapa masing-masing ramai boleh puasa sedikit saja di kalangan manusia ni yang tak puasa. Berapa ramai boleh puasa? Kekuatan duduk jemaah tu ada situ. Dia jadi gagah, kuat. Sama juga setiap apa yang kita buat dalam kehidupan kita ni, baik rumah tangga kita baik. Tak. Ada bini maknanya isteri lah. Isteri, ada anak seorang contoh. Ada isteri, ada anak, kita lelaki. Kalau orang perempuan, ada suami, ada anak. Ada suami segagah dah. Tak. Kalau suami ada isteri segagah dah. Ada anak, tambah lagi gagah, jadi kau kuat. Sama juga dengan usaha kita. Kuat. Asal kerja biasa je, tak apalah. Gaji 10 riyal pun tak apa dah. Naik seorang lagi. Tak. Dia tak 10, kena ada 20. Dia panggil kekuatan tu kau meningkat. Pasal apa? Duduk dalam jemaah. Sebab tu Allah Ta'ala beri kepada kita ni atas muka dunia anugerah. Anugerah yang manusia kalaulah tak perhatikan baik-baik rugi. Tak. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk juga perkara-perkara yang disebut sebagai nafkah, perkara kewajipan.
Dok, yang mesti dilaksanakan. Kadang-kadangnya terabar. Dok, pergi cari wi makan ke anak bini, buat balik rumah. Hal keadaan semayabang pun dok. Nampak antuhibbu syai'a, dia nampak perkara tu baik bagi dia. Beliau makan anak bini, wow suka sangat. Tetapi dia melakukan perkara yang haram. Kadang-kadang tak semayang. Tak gaji beribu-ribu pun tak semayabang. Tak, memang nampak macam gemewah. Tapi sebenarnya hati sakit. Hati dia sakit, susah. Tu. Susah duk mikir. Orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala gambarkan perangai dia dalam Quran. Orang Yahudi ni, kita tengok dia macam ke orang Yahudi, orang-orang kafir. Kita tengok macam dia senang, gaji, kasar, mahal-mahal. Sebenarnya sikapnya ataupun keadaan sakit. Dalam Quran surah Al-Baqarah ta'ala sebut fi qulubihim marada, kata Allah, fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Tuan sebut setokor dah situ. Baik orang Islam kalau buat kerjaan lagu ni kena nyakit ni. Nampak muka tenang, tapi sebenarnya hatinya sakit. Piti banyak-banyak ada kalanya dak tahu pergi ke tak mana. Piti banyak-banyak perangai anak pula gitu gini. Dak berbanding dengan orang yang tak ada harta, tapi kehidupan nampak tenang, aman, sikit pun padang dah. Dak. Tu. Kadang-kadangnya bila harta tu banyak, Islam tak larang nak cari harta. Bila banyak terlampau banyak sehingga tahap meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Islam ada sejarah sebenarnya. Seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Qarun. Tengok Nabi Musa, bila mana Allah Ta'ala tunjukkan perangai kisah-kisah Nabi yang terdahulu untuk kita tatakkan di dunia kita pada hari ini. Qarun harta berlimbung-limbung harta. Tak bertambung harta banyak. Tapi kenapa yang dia dapat? Tak, adakah bekalang? Tak. Usaha yang dia buat, tetapi bekalang akhirat tak ada. Yang dia dapat adalah kehinaan di atas muka dunia, dia itu ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi lah. Sebab itu manusia kena sedar, harta banyak-banyak Tuhan nak terik sekejap nak kena sekejap banyak ke sikit. Sebab itu bila kita mengabdikan diri pada Allah, Tuhan sayang, Allah Ta'ala jaga kehidupan kita. Kita turun dalam keadaan mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tak kuat selama-lamanya. Tak, kalau kita perhati dalam Facebook tu, hak yang mencari ubat-ubatan terlampau banyak. Maknanya ramai atas muka dunia ni manusia yang sakit. Sakit tu berbadan ni sakit. Dia cari. Tak, kalau kita tengok contohnya penawar ataupun jus-jus hak yang bersifat boleh menghilangkan kecil manis, darah tinggi. Banyaknya orang bawah tu yang komen dia nak. Maknanya benda gini bukan kita nak promote barang ni deh. Nak cerita saat ni ramainya manusia yang sakit. Sebab tu sifat sakit ni dia kata kullu marid, tiap-tiap penyakit ni nisful mamat, sebahagiannya mati dah. Betul lah. Tak, tubuh kita jadi dak berapa nak tubuh kita dak berapa nak segar. Tak, kadang-kalanya makan kita dak, makan minum kita dak berapa, orang lain boleh makan sedap-sedap, kita dak rendah. Sebab apa? Usaha kita ni tidak ada mardatillah. Itu sebab tu dipanggil bekalang kita. Hari kiamat kelak kita akan lihat bekalang. Hari kiamat kelak, bekalang yang kita buat ni, bila kita akan tengok seperti mana yang disebut sebagai hari kiamat ni, dipanggil yaumul hisab, hari perhitungan. Masa tu nyesalnya aku. Tak, ada manusia yang nak kembali semula atas muka dunia. Yang nak kembali semula atas muka dunia kerana sebab menyesal di hari kiamat kelak. Tapi tak ada cara lah. Iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Ta'ala dak beri dah bila damu nak minta balik semula atas muka dia tak boleh. Tak boleh. Aku bagi lama dah tempoh masa pada atas muka dunia. Tak, nak minta ditakhirkan ataupun diawalkan sedikit. Tak,
Maka yang demikian tak, sebab duduk di dalam ilmu Allah alamil wijak, ilmu Allah yang terlindung. Tak ada belaka suratan manusia dan sebagainya. Sebab itu kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak selalu kena berdoa pada Allah. Usaha yang kita buat ni supaya menjadi bekalan yang berpanjangan. Nabi ajar kepada kita dalam Quran pun sebut berkaitan dengan satu ayat Quran dan menjadi doa kepada kita selepas semayang. Kalau tak semayang, wallahu a'lam lah, dibaca kedok, iaitu ayat Quran yang berbunyi alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Lepas semayang tak, mana tiap-tiap lepas semayang tak kira ada sapu muka, dia sapu muka baca. Ada orang yang pusing kanan, pusing salam belah kanan, salam belah kiri, kemudian dia baca. Ada kali ni dak baca dulu akak bungun bo. Tu yang awak kira tu. Sebab apa hamba sebutkan ayat tadi berkait dengan doa yang kita baca selepas daripada kita semayang saat ni, ada manfaat dia. Kenapa manfaat dia? Hari kiamat kelak dia panggil bekalan. Dunia pak cari, akhirat dapat bekal kita. Tak, nak jalan jauh. Allah Ta'ala beri sebanyak mana pasir di lautan, tak, sebanyak mana buih di lautan, kal zabadil bah, sebanyak mana buih di lautan, tak, banyak itulah pahala Allah Ta'ala beri seluas langit dan bumi. Tu sekali baca je. Tak, alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbiru takbira. Orang hak jenis cari dipanggil kasih sayang ni, kadang-kadang dia berhadapan dengan orang, dia nak suruh suka ke dia, lagu mana nak buat. Tak, dibaca ayat saat ni tu lepas semayang, maka Allah Ta'ala datangkan seluruh makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ni, baik hak binatang bahasa kecil semua, hak bahasa besar lembu, dak besar yuta, hak lain pada tu zirapah, dak hak besar-besar tu lah. Maknanya saat ni barang dekat manusia, maka Allah Ta'ala datangkan kasih sayang. Tu bukan saja makhluk yang bersifat binatang, tapi manusia sendiri datang kasih sayang. Tak, contohnya dia tak mari tapi baca, teringat sangat orang ke dia. Dia kata, ni ayat ngasih ke ustaz? Bukan ayat ngasih ni ayat Quran. Tak, Allah Ta'ala beri kelebihan pada ayat tersebut. Boleh tak nak amal ayat ni saja? Amal ayat Quran. Ada tak syarat-syarat dia? Tak, nak amalkan ayat ni, nak syarat gua ni. Orang kata dah lepas daripada semayang baca. Contohnya nak baca sama-sama baca, tak ada masalah ayat Quran. Hurufin bi hurufin, huruf dengan hurufnya tu ada pahala. Tak, cuma baca dengan betul je. Ni kadang-kadangnya tak baca juga ayat Quran, tapi tak tahu, cukar semakin gitu baca Quran. Jangan awak gitu, tak baik. Nak belajar baca Quran dan sebagainya. Usaha tu adalah bekalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita akan lihat tu di hari kiamat kelak, di padang mahsyar, manusia akan duduk dalam keadaan suasana masing-masing. Tak, tu sedikit usaha yang kita buat, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, akan dikira, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Allah sebut dalam Quran. Itu ayat muqabil lawanang daripada ayat Allah Ta'ala. Membuat perkara baik sikit, Allah Ta'ala timbang juga. Hak jahat pun sama, Allah Ta'ala sebut. Sebab itulah dalam ayat yang kita bacakan tadi, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengetahui, kamu tak tahu. Sebab apa tu awak demikian? Tengok hebat. Sebab apa kalau Allah Ta'ala ni jadikan kita manusia ni rahsia banyak. Hati rahsia, pendengaran rahsia, mata rahsia. Sebab apa? Tak, kalau orang belajar dalam ilmu perubatan, dia tengok tangan, dia tengok kaki, dia tengok kepala, dia tengok mata.
Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan rahsia Allah Taala ni, hak manusia tak cari. Manusia tak cari, tapi lock gitu ya. Tengok Tuhan rahsiakan tangan kita ni. Dalam tangan ni dia panggil ada urat, ada darah. Mana darah? Tak nampak. Apa Tuhan rahsia lagu tu? Wallahu alam. Tu belajarlah ilmu dia. Cuma begitulah Allah rahsiakan kehidupan kita esok nak buat benda. Kenapa yang berlaku esok? Apa yang ada di sekeliling kelalang kita ni? Tak. Tekok kita ni belakang, siapa nampak tekok kita? Tak nampak dah. Apa Tuhan rahsiakan? Ada sebab. Allah Ta'ala menunjukkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatasi ilmu makhluk. Manusia rasa hebat dah berkali dia buat. Tak, manusia rasa besar dah apa yang dibuat, tapi tak, sebaliknya apa yang manusia buat ni qalilan, sedikit sangat. Sebab itu manusia ni bila tak tahu, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di kalangan hamba manusia saat ni yang bersyukur. Sebab itulah tak, tu sibuk-sibuk juga. 3 hari kita tak mendengar perkara-perkara agama ni, tak, hati kita semakin hari semakin gelap tak. Selain daripada kita membaca Quran, kena ada juga mendengar tazkirah, tak, mendengar sedikit sebanyak perkara berkaitan agama supaya hati kita rasa takut. Tak, ni rasa sombong Allah Ta'ala, sombong manusia pun sombong. Pasal apa? Ad-dunya maluha, dunia tu dengan hartanya. Tak, dunia dengan harta ni tak lari dah. Tak, Nabi kata 5 perkara. Yaqtanim qabla qamsan qabla qamsin. 5 perkara sebelum datang 5 perkara ni barang beringat semua. Tak, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ni barang berupa dunia. Ingat 5 perkara ni. Dari akhirat kelak ada benda dah. 5 perkara ni barang dunia. Tak. Muda sebelum tua, barang muda. Tak, dia kata masih muda lagi. Tak. Tu. Tak apalah dia muda-muda lagi, tak apalah nak gapo-gapo pun tak apalah. Tak boleh buat gitu. Dunia ni barang kena jaga. Kaya sebelum miskin. Harta Tuhan beri, nikmat hidup Tuhan beri, kekayaan anak pinak dan sebagainya Tuhan beri. Tak. Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sepit. Masa tengah senang lenang ni ambil manfaat dunia. Tak. Dan selagi perkara yang berlaku iaitu hidup sebelum pada mati. Dah mati kau, tak ada benda, kamu akan dipersoalkan tak di hari kiamat kelak. Sebab itu dalam talqin mati ni disebut tak, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuan sebut dah, wa mal hayatud dunya, ingatlah kehidupan dunia yang kamu duduk pada hari ni tak, illa mata'ul ghurur, perkara yang menipu daya kita semua. Rasa nampak macam comel, macam baik, sebenarnya buruk bagi kita. Sebab itu mudah-mudahan sedikit daripada peringatan untuk kita bersama ni, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Peringatan ni untuk saya sendiri, untuk jadi peringatan dan manfaat bagi mereka yang mendengar, dan terima kasih bagi mereka yang berkesempatan atau berkesudian mendengar peringatan daripada saya ni. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita semua, dan semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita untuk jadikan kita manusia yang terbaik di dunia dan selamat di hari akhirat, insya-Allah. Jadi terima kasihlah kepada semua. Jadi saya tutup dulu sebelum kita tengok ada komen daripada sahabat-sahabat kita. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant amintu su'a zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tengok sini tak ada komen lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Dan saya pun dah buka soalan sebenarnya.
Dan kalau ada soalan untuk ibadat korban, ibadat korban, ataupun nak tanya siapa yang buka korban, kita ada iMeet Packer ni buka ataupun siapa-siapa yang nak menyertai peribadatan korban, bolehlah insya-Allah. Dia ada link bawah tu, boleh masuk insya-Allah. Terima kasih kepada Liana Kadir, Tarmizi Hilmi, Rafidah Ramli, Zazaleha, Maznah Aminah, dan semualah yang sama-sama dengan pagi ni. Jadi saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.